Okay, jadi guys, kita hari ni best sikit lah topik dia. Sebab melibatkan kerjaya. Kadang-kadang bila kita berbual, berborak berkenaan dengan isu-isu macam ni kan, secara tak langsung dia memberi inspirasi kepada kita juga sebenarnya. Mungkin ada juga yang masih lagi tertanya-tanya, terfikir-fikir apa yang nak dilakukan musim-musim pandemik ni. Sekurang-kurangnya harapnya lah daripada program yang kita kongsikan hari ini, Janji Kerja tu dapatlah inspirasi supaya kita boleh mulakan sesuatu yang baru di fasa pandemik ni. Tapi kalau nak bagi semangat lagi ni, kita ada bawakan orang pakar ni, Zack. Ya, kita ada Nik Faiz Iskandar, Nik Zahari, atau lebih dikenali sebagai Coach Faiz di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zack. Yes. Dengar suara pun dah positif dah, Coach. Yes. Sangat positif, sangat teruja. Coach dah breakfast dah, Coach? Alhamdulillah, belum. Okey Coach, kita nak terus direct lah kepada kita punya agenda kita kan. Kita nak tanya. Okey, baik. Sejak PKP Coach kan, sejak PKP ramai yang kehilangan pekerjaan. Tapi ada juga selain pada mereka-mereka yang merebut peluang dan sebagainya, ada juga dia macam rasanya tak apa lah, aku tak payah bermilih sangat lah. Aku buat je kerja ni asalkan dapat menyara kehidupan. Kalau macam tu, Coach rasa perlu tak kita memilih kerjaya dalam keadaan kita sekarang? Okey, baik. Tentang pemilihan kerjaya ni, pada saya, ia adalah satu perkara yang perlu sebenarnya. Nak pilih kerjaya, mesti nak kena pilih. Tapi, walaupun memilih, jangan kita terlalu nak memilih lah. Okey, nak terlalu memilih. Okey, nak kena ada orang kata daripada segi keutamaan kita. Okey, keutamaan kita untuk memilih kerjaya kenapa? Okey, of course sekarang ni memang nak dapatkan orang kata sumber keuangan untuk kelangsungan hidup lah kan. Alright. Dan bila memilih kerjaya ni nak kena pilih yang sesuai dengan keadaan diri kita lah, dengan keadaan orang kata PKP-nya, PKPD-nya, memang nak kena pilih yang bersesuaian. Okey, nak bersesuaian dengan orang kata keadaan keluarga kita, sebab lifestyle kita sekarang ni dah berubah dah. Okey, lifestyle kita sekarang ni dah berubah dah hampir 360 360 darjah dah sekarang ni. So memilih kerjaya tu perlu, tapi janganlah terlalu memilih kerjaya, Zack, Hefni. Coach, itu perkataan yang kadang-kadang timbulkan confuse kat orang. Macam bagi saya sendiri pun, saya sebenarnya bila orang cakap macam tu, saya cakap maksudnya macam mana? Perlu memilih kerjaya, tapi jangan terlalu memilih. Maksudnya macam mana kita nak pilih tu? Okey, maksudnya tak terlalu memilih ni, katakanlah kalau company tu, kalau kita dapat kerja dengan satu company, lepas tu company tu dah bagi macam contohnya gaji mungkin tak seperti mana gaji kita yang terdahulu lah. Alright, tak seperti mana gaji terdahulu, tapi dia berikan kepada kita benefit, banyak cover daripada segi medical benefitnya, lain-lain benefit lah. Okey, walaupun gaji tak sama seperti dulu, tapi kita boleh pilih pekerjaan tu. Kesesuaian dengan bidang kita jugalah. Kesesuaian dengan keadaan. Sebab kalau kita nak pilih gaji seperti yang sebelum-sebelum ni, mungkin dalam keadaan sekarang ni agak susah sikit. Tapi susah tak bermaksud mustahil. Okay. Jadi dia lebih kepada gaji itulah, tangga gaji itu jangan terlalu memilih lah. Ya, betul. Faham. Okey, nak tanya juga dengan Coach, kalau kita nak ceritakan sekarang dengan keadaan sekarang, ramai yang terkesan akibat kehilangan kerja. Macam Coach kata, jangan terlalu memilih. Tapi ada juga situasinya, kalau yang tak terlalu memilih pun, tapi peluang pekerjaan dalam bidang yang mereka lakukan ni tak ada. Jadi macam mana kalau mereka ni nak cuba ke bidang lain tu, boleh ke Coach? Boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang ni kalau macam contohnya kalau nak pilih kerjaya daripada segi kalau kerjaya yang profesional macam doktor, engineer, accountant, lawyer, yang tu memang kerjaya yang perlukan kelulusan yang khas lah. Alright, kelulusan yang khas. Tapi kalau kerjaya yang tak ada kelulusan yang khas, contohnya nak jadi sales representative ke, marketing representative ke, yang tu boleh, tak ada masalah untuk sesiapa daripada mana-mana background sekalipun untuk mencuba. Malah ada di kalangan orang kata yang diberhentikan kerja mencuba kerjaya yang baru, contohnya seperti jadi graphic designer, jadi copywriter, banyak lagi perkara yang boleh dibuat selain daripada apa yang kita tengok tadi, Zamin kan, home cooked food contohnya. Alright, so banyak sebenarnya. Pilihannya ada dan tak semestinya nak bergantung kepada kelulusan kita semata-mata. Okey, cakap pasal kelulusan kan, Coach kan. Ada orang yang fikir dia tak layak, mungkin kelulusan dia tak sesuai. Tapi ni pula ada lagi satu isu ni berkenaan overqualified, Coach. Untuk mereka-mereka yang macam ni, macam tadi pun kita ada tengok bikisan Kokok dengan seorang yang temu bual tu kan. Dia overqualified tapi dia memilih kerjaya yang macam relax-relax, santai je. Kalau macam tu apa pendapat Coach? Okey.
tentang overqualified ni, truthfully lah, secara jujur saya cakap, overqualified ni dia atas individu tu sendiri. Okey, individu tu sendiri. Kalau macam daripada sudut syarikat, sebenarnya overqualified ni dia tak ada isu sangat sebenarnya. Lagi dialu-alukan. Asalkan individu tu boleh terima dengan offer yang nak diberikan, settle. Okey, kira okey. Alright. Dan saya sebenarnya pernah terburuga pelajar master. Okey, pelajar master untuk satu jawatan yang mana bila kita kata untuk jawatan ni sebenarnya untuk mereka yang ada degree, okey, degree, tapi you ada master, so you okey tak, boleh terima tak dengan kerja ni dengan rate degree? Dia kata okey, tak ada masalah sebab memandangkan dia pun belum ada pengalaman kerja lagi. So dia jadikan tu adalah peluang untuk dia dapatkan pengalaman kerja. Gaji dia letak nombor 2. Yang penting dia dapat pengalaman kerja dulu. Itu yang paling penting. Pengalaman tu yang susah nak dicari tu. Tapi coach, nak tahu lah, mungkin coach ada buat research sikit tentang statistik dan antara pekerjaan-pekerjaan yang paling famous lah di musim pandemik ni coach. Boleh kongsikan? Okey, antara pekerjaan yang paling famous yang setakat ni berdasarkan pengamatan saya sendiri, antaranya adalah home cooked food, maksudnya buat makanan daripada rumah, dapatkan order dan sebagainya. Okey, itu yang pertamanya. Ada yang keduanya, ada yang jadi rider makanan, tak kisah dah rider makanan yang berniaga sendiri ke ataupun yang lain-lain, jadi rider. Dan ada juga peluang pekerjaan yang mungkin orang jarang-jarang sekali yang mungkin terlepas pandang juga, antaranya adalah jadi freelance. Contohnya freelance copywriter, freelance web developer, freelance graphic designer. So banyak freelance yang boleh dibuat. Dan tak lupa juga kalau macam contohnya kalau memang kita ni ada kata kebolehan untuk menjual, boleh jadi dropshipper juga. Alright. So sebenarnya daripada segi peluang pekerjaan untuk dapatkan income tu sebenarnya banyak Hafni, Zack. Okey, sangat banyak. Nak kena kreatif sikit. Okey, coach, lagi satu nak tahu kenapa orang kena tahu kepentingan dan pemilihan kerja yang sesuai dalam musim macam ni, coach? Macam yang coach, macam kita duk discuss sekarang kan. Kenapa orang kena tahu benda ni? Okey. Untuk pemilihan kerja ni, pada saya pentingnya untuk tahu macam mana kita nak pilih kerja. Pada saya ada dua perkara. Okey, dua perkara. Yang pertamanya adalah untuk lihat daripada segi orang kata the add value yang akan tambah nilai diri kita bila kita kerja dalam sesuatu bidang. Contoh, kerja apa-apa sekalipun dia ada nilai dia tersendiri. Tak kisahlah daripada jadi rider ke jadi cashier ke, dia ada nilai dia tersendiri. So penting untuk memilih kerjaya supaya apa yang kita pilih tu dia akan membantu kita, dia akan jadi macam satu batu loncatan untuk daripada satu kerjaya kepada satu kerjaya yang lain. Okey, daripada satu kerjaya kepada satu kerjaya yang lain. Tu yang pertama. Yang keduanya adalah jenis kerjaya yang kita pilih akan membentuk corak hidup kita. Mungkin sebelum ni kita kerja duduk dalam aircon. Ni Zack, kita duduk dalam aircon. Tapi bila kita dah decide nak jadi rider, memang kita nak kena berpanas sepanjang hari. Okey, sebab tu daripada pemilihan kerjaya tu nak kena tengok daripada segi diri kita sendiri boleh adapt tak dengan kerjaya yang baru. Faham. Sebab kita tak nak bila kita pilih kerjaya yang tak kena dengan diri kita, dia boleh mengundang masalah macam contohnya tak sesuai pula, tekanan, betul. Okey, kita tak nak pergi kerja juga pilih. Sebab tu nak kena pilih. Baik. Coach, nak tahu juga coach, mungkin yang terakhir ni kan, saya rasa masalah yang paling utama yang masih lagi ada adalah orang risau, orang berkata. Contohnya kita cakap pasal industri yang terkesan. Contohnya industri penerbangan kan. Contoh hari ni seorang pramugari berhenti kerja, tiba-tiba pula nak bekerja jadi rider penghantar makanan. Dia risau, orang cakap, dia ni dulu kerja macam ni, sekarang dah macam ni dah. Jadi macam mana nasihat coach untuk mereka yang ada pemikiran sebegini? Okey, so buat semua rakan-rakan pendengar kita, tak kiralah anda yang berada di depan kaca TV ataupun live FB Borak Kopitiam kita, nasihat saya, we are in this together guys. Okey, kita dalam orang kata keadaan yang perik ni kita lalui bersama-sama. Dan jangan sekali-kali kita rasa macam putus asa dan merajuk dengan Allah. Okey, dan teruskan berusaha dan berdoa, insya-Allah semua akan turut mendoakan kita. Mudah-mudahan kita dapat lalui ujian ni dengan baik sekali. Okey. Baik. Jangan malu dan teruskan bersabar. Baik, coach, terima kasih banyak di atas nasihat yang ringkas dan luar biasa. Mungkin coach boleh kongsikan Facebook pada mereka yang ingin follow dan tahu perkembangan Coach Faiz?
Okey, baik kepada anda yang ingin mendapatkan tips motivasi, nak mendapatkan kata suntikan semangat dan sebagainya, nak dapatkan tips-tips kerjaya, boleh follow saya di page saya Coach Nick Faiz. Dan kepada mereka yang mungkin tengah mencari-cari cara untuk mendapatkan kerja, boleh dapatkan buku saya juga, Mudah Dapat Kerja. Okey, dan semoga insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya saya untuk membantu anda yang berada di luar sana. Sama-sama kita. Terima kasih coach. Stay safe. Baik, terima kasih. Alright, semua itu dia. Jadi macam-macam kan. Bila kita dengar kata-kata semangat macam ni membuatkan kita pun rasa Kita perlu kadang-kadang. Kita kadang-kadang kita ni manusia. Kadang-kadang ada masa kita rasa down. Jadi dengan adanya motivasi sebegini kadang-kadang boleh membangkitkan semula semangat kita untuk mulakan sesuatu yang baru. Okey.